Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Minggu ini kita akan belajar pendidikan kesihatan. Okey, kita masuk tema yang baru iaitu pemakanan, berkaitan makanan berkhasiat. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay. Jom kita tengok objektif pembelajaran kita untuk minggu ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengetahui jenis makanan yang berkhasiat, memahami kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat, dan mengaplikasi cara menyimpan makanan dan minuman supaya bersih serta selamat. Okey, seterusnya kriteria kejayaan untuk pembelajaran kita minggu ini pula ialah mengenal pasti makanan yang berkhasiat dan mengaplikasi cara menyimpan makanan dalam rutin harian. Okey. Baiklah, kita tengok makanan berkhasiat. Okey, makanan berkhasiat ialah makanan yang mengandungi karbohidrat, protein, mineral, vitamin dan lemak dalam kuantiti yang tertentu mengikut keperluan. Okey, mengikut keperluan. Jelas semua? Okey. Dan makanan berkhasiat ni juga dia akan memberikan memberikan apa? Memberikan kebaikan kepada tubuh badan kita, membantu perkembangan pertumbuhan dengan sihat, membantu melawan penyakit, memberi tenaga dan sebagainya. Okey? Jelas murid-murid? Baik. Sekarang kita tengok karbohidrat. Kita tengok jenis makanan daripada kumpulan karbohidrat. Okey, makanan-makanan ini terdiri daripada makanan yang berasal daripada tumbuhan tetapi sudah diproses. Contohnya bijirin. Bijirin ni macam cornflake, Coco Crunch, oat, Nestum. Ni bijirin lah. Okey, jelas? Lepas tu kita ada roti. Okey, roti. Kita ada nasi, mie, bihun, pasta, spaghetti dan sebagainya. Maksudnya kumpulan karbohidrat ni adalah makanan yang kita dapat daripada tumbuhan, pada beras, padi, gandum dan sebagainya lah, pada tumbuhan lah. Tapi setelah diproses. Jelas? Samalah padi, kita proses, dapat beras, lepas tu kita masak jadi nasi, baru kita boleh makan. Roti pun sama, roti kita dapat daripada, kita buat roti menggunakan tepung. Tepung asal daripada mana? Tepung asal daripada gandum. Gandum tu diambil, diproses jadikan tepung. So tepung tu digunakan jadilah roti. Okey? So, jelas kumpulan makanan karbohidrat ni macam mana? Bagus. Okey, kita tengok kumpulan yang kedua. Kumpulan makanan daripada protein. Okey. Protein ni nak mudah kamu ingat, okey, adalah makanan yang kita dapat daripada haiwan. Okey? Contohnya apa? Contohnya ayam, daging, ikan, udang, sotong. Semua lauk makanan yang kita dapat daripada haiwan. Jelas? Telur pun daripada ayam kan? Ayam haiwan. Okay? So, semua makanan yang asal daripada haiwan
kita dapat daripada haiwan adalah dalam kumpulan protein ni. Cheese dalam kumpulan protein ke karbohidrat? Ya, cheese daripada kumpulan protein. Asal cheese daripada mana? Cheese asal daripada susu. Okey, susu yang diperam, diproses sampai jadi cheese. Masam-masam tu. Okey. Jelas? Baik. Seterusnya kumpulan vitamin dan mineral. Okey, vitamin dan mineral, okey, sama macam karbohidrat tadi. Okey, dia datang kumpulan yang asal manusia dapat daripada tumbuh-tumbuhan. Tetapi, perbezaan dia, ada perbezaan. Tetapi, makanan yang kita dapat vitamin dan mineral dengan karbohidrat ni, beza dia ialah yang pertama, warna. Warna yang menarik. Merah, hijau, oranye, kuning, ungu. Okey? Maksudnya, benda makan yang kita dapat daripada tumbuhan, warna yang cerah. Okey? Makanan yang datang daripada kumpulan vitamin dan mineral. Tengok sayur kan. Sayur ada macam-macam warna. Ada warna oranye, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna ungu. Kan? Buah lagi bermacam-macam warna. So, kumpulan yang ketiga ni, nak bezakan dengan karbohidrat tadi, makanan yang asal daripada kita dapat daripada tumbuhan tetapi warna yang menarik. Jelas? Bagus. Okey. Okey, kita tengok makanan berkhasiat. Okey, kita tengok makanan berkhasiat. Makanan berkhasiat. Cuba tengok macam dalam buku teks kamu, ada dalam pada muka surat 92. Okey, ataupun kamu tengoklah video slide cikgu ni. Okey, yang pertama makanan pokok. Nampak makanan pokok? Itu adalah kumpulan makanan karbohidrat. Okey, kenapa kumpulan makanan karbohidrat ni berkhasiat? Kerana kumpulan makanan karbohidrat adalah makanan yang merupakan sumber utama yang memberi kita tenaga untuk kita melaksanakan aktiviti harian. Maksudnya kita seharian ni kita buat kerja kan, macam-macam kita buat, tenaga kita dapat daripada kumpulan makanan karbohidrat ni lah. Okey, jelas? Baik. Yang kedua, kumpulan lauk pauk. Tengok. Lauk pauk. Lauk pauk ni daripada kumpulan mana? Tadi cikgu terang. Ya, daripada kumpulan protein. Okey, protein ni dia berkhasiat. Kenapa? Kerana protein ni yang membantu tumbesaran kita. Maksud cikgu kamulah. Kamu bila kamu makan protein, dia akan membantu tumbesaran kamu. Maksudnya kamu membesar, kamu nak meningkat berdewasa kan. Saiz kamu nak membesar tu kan. Kalau kamu nak cepat tinggi apa semua, kamu makanlah banyak makanan yang daripada bersumberkan protein. Okey, sayur-sayuran. Sayur-sayuran ni daripada kumpulan mana? Okey, sayur-sayuran ni daripada kumpulan mineral. Membekalkan mineral kepada tubuh badan kita. Tubuh badan manusia perlukan mineral untuk apa? Untuk membantu tumbesaran dan menjaga kesihatan. Okey. So, siapa yang suka makan sayur, dia akan jarang sakit. Dia bukan tak sakit. Dia boleh sakit, dia akan jatuh sakit, tapi jarang siapa yang makan sayur. So, siapa di sini yang tak makan sayur? Cuba kamu ingat balik. Sebabkan kamu tak makan sayur, kamu akan selalu rasa tak sihat. Okey. Okey, yang terakhir. Okey. Buah-buahan. Okey, buah-buahan. Buah-buahan tu. Cuba kita tengok.
buah-buahan dalam kumpulan mana? Ya, buah-buahan dalam kumpulan vitamin. Okey, vitamin ni apa? Apa khasiat vitamin kepada tubuh badan manusia? Okey, karbohidrat tadi bagi tenaga, protein membantu tumbuh besaran. Okey, sayur menyihatkan dan membantu tumbuh besaran. Buat vitamin ni untuk apa? Ya, vitamin ni digunakan untuk kesihatan. Nak melawan penyakit. Berkenaan vitamin. Sebab tu, cikgu, saya tak suka makan sayur tapi saya makan buah. Dia tak boleh macam tu. Kamu kena makan dua-dua. Sebab sayur bagi kamu sihat, buah nak lawan penyakit. Okey. Jelas? Baik. Kita tengok makanan yang tidak berkhasiat pula. Okey, makanan yang tak berkhasiat macam dalam slide cikgu ni lah. Okey. Gula-gula, makanan yang digoreng kan. Menggunakan minyak. Apa lagi? Jajan, keropok-keropok. Okey. Air minuman bergas, berkarbonat. Dan aiskrim dan sebagainya. Okey. Yang ini adalah kumpulan makanan-makanan yang tak berkhasiat. Kenapa? Kerana salah satulah antara boleh jadi kandungan gula yang tinggi, okey, dan kandungan garam yang tinggi ataupun kandungan lemak yang tidak sihat yang tinggi. Ada 3 di situ. Okey. So, kalau gula banyak, kita makan makanan yang manis kan, macam air bikarbonat. Siapa yang suka minum air gas di sini? Okey. So, air gas, dalam air gas tu kandungan gula dia sangat tinggi. Okay, biasanya kalau kita bancuh air kan, Milo, teh dan sebagainya kan, kita masukkan gula, betul tak? Biasa satu cawan kita masukkan 2 sudu, 3 sudu gula saja kan. Dan ataupun kita masukkan susu pekat. Tapi untuk air minuman berkarbonat ni, air gas ni, kandungan gula dia lebih. Okey. Okey, so gula kalau kita ambil pengambilan gula yang tinggi, apa yang akan berlaku? Kita akan dapat penyakit diabetes. Diabetes ni penyakit apa? Cikgu, apa tu diabetes cikgu? Tak biasa dengar pun. Okey, biasa tengok tak? Orang yang kena potong kaki. Tak aksiden pun, tapi kena potong kaki. Biasa tengok tak? Itu adalah orang yang dalam pengambilan makanan dia suka makan benda manis. Kandungan gula yang tinggi. Bila kandungan gula yang tinggi, okey, badan kita tak dapat nak proses gula tu. Bila tak dapat nak proses gula tu, okey, buah pinggang dia akan rosak. Bila rosak, bila kita luka kita ni lambat nak baik. Lambat nak baik. Bila dah lambat, dia akan jadi bernanah, dia akan jadi berulat. Sampai satu masa, tak boleh nak buat apa dah. Kita kena potong bahagian tu anggota badan kita tu. Tu kesan gula tu kalau kita suka makan benda-benda manis, kita suka minum air gas tu. Tu. Nampak Okey, tu yang pertama. Garam. Dalam mana garam? Kita makan fries kan? Kentang goreng, kita suka makan keropok. Kita suka makan mi Maggi. Okey, itu semua mengandungi kandungan garam yang sangat tinggi. Okey, kalau garam banyak pula, apa kesan dia kepada tubuh badan kita? Darah tinggi, tekanan darah tinggi. Sekarang masa budak-budak ni memang tak rasa lah. Tunggu kamu besar nanti, kamu akan rasa semua. Okey. Itu gula dah, garam. Seterusnya minyak, lemak. Lemak ni maksudnya makanan yang berminyak lah. Okey. Elakkan makanan yang berminyak. Saya suka makan ayam goreng lah cikgu. Okey. Kalau boleh kurangkan. Bukan cikgu tak bagi, cikgu bagi.
Ayam kan protein. Ya, memang ayam tu protein dan kamu perlukan ayam. Yang tak eloknya sebab kamu goreng menggunakan minyak, ada lemak di situ. Okay, lemak ni apa kesan dia? Kesan dia akan memberi kesan kepada jantung kamu. Saluran darah kamu akan mengecil disebabkan oleh minyak lemak yang kamu makan tu. Okay. Dan boleh menyebabkan sakit jantung. Orang sakit jantung biasa boleh mati. Boleh menyebabkan kematian. Jelas semua? Baik, so kita dah belajar tentang makanan, kumpulan-kumpulan makanan berkhasiat dan tak berkhasiat. Okey, sekarang kita tengok pada waktu makan. Okey. Waktu makan, kepentingan mengambil makanan mengikut waktu makan kita biasanya yang utama 3 lah. Okey, 3. Sarapan, tengah hari dan makan malam. Okey. Makanan kita perlu makan mengikut waktu makan dia kerana 3 faktor utama yang cikgu senaraikan di sana. Yang pertama untuk bekalkan tenaga dan memberi kita tenaga. Contoh, kamu dah bangun pagi, okay, untuk nak mulakan hari kamu pagi tu kena makan sarapan lah. Kalau kamu tak makan sarapan, macam mana kamu nak mulakan pagi kamu tu, nak buat kerja-kerja apa semua? Tak ada tenaga. Nampak? Okay, so bila dah kamu dah makan sarapan, baru kamu ada tenaga untuk menjalankan aktiviti seharian. Waktu untuk pagi itulah. Okay, bila dah masuk tengah hari, kamu makan tengah hari. Okay. Okay, yang makan tengah hari ni biasa kita makan banyak lah. Sebab apa? Sebab dia nak makanan tengah hari ni yang akan memberi kita tenaga sepanjang hari yang kita nak buat kerja apa-apa tu. Okay, sampai kita nak makan malam nanti tu. Jauh kan? Dah makan malam. So, makan tengah hari. So, bila dah habis makan tengah hari, sampai waktu malam kita nak makan malam pula. Okay. Yang kedua, kenapa kita perlu makan mengikut waktu makan? Untuk elakkan gastrik. Gastrik. Biasa dengar gastrik tak? Gastrik ni sakit perut tu yang pedih. Okay. Gastrik ni berlaku apabila dalam perut kita dia akan keluarkan asid, sejenis asid. Okay, asid ni berfungsi. Tugas dia adalah untuk memproses makanan yang kita dah makan. So, bila kamu skip waktu makan, contohnya makan tengah hari kamu tak makan. Okay, so bila kamu tak makan tengah hari, bila sampai waktu dia, perut merembeskan, mengeluarkan asid tu. So, asid ni, dia keluar dalam perut, dia kerja dia nak proses je makanan. Tapi makanan tak ada. So, bila makanan tak ada, okay, dia nak proses, makanan tak ada, nak bagi tenaga pada badan. So, dia akan makan dinding-dinding perut kita. So, bila dia makan dinding perut kita tu, menyebabkan dinding perut luka. Sakit gastrik tu disebabkan oleh tu. Sebabkan asid tu lah. Kamu makan tak ikut waktu, lepas tu perut kosong. Bila perut kosong, asid tu keluar, dia nak proses makanan tak ada. Sebab tu jadi gastrik. Okey, yang ketiga, membantu tumbuh besaran yang sihat. Okey. Kalau kamu tengok kanak-kanak di kawasan-kawasan yang miskin. Okey. So mereka yang tak cukup makan. Saiz mereka sangat kecil. Faham lah? Tengok macam kita di Malaysia. Okey, kita di Malaysia ni patutnya cukup bersyukurlah. Okey, sebab makanan ada apa semua. Kita sihat. Dapat membesar dengan baik berbanding dengan orang-orang yang kurang bernasib baik di tempat lain. Nampak? Okey. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok muka surat 93. Okey, makanan kita perlu simpan. Untuk apa kita perlu simpan makanan kita? Supaya bersih dan selamat untuk dimakan. Okey.
Biasanya cara menyimpan makanan di rumah 3 lah. Yang pertama kita guna peti sejuk, kan? Yang kedua, makanan yang kita dah masak tu kita tutup. Untuk apa kita tutup? Untuk bersih, kebersihan supaya lalat tak masuk dalam makanan kita tu. Okey. Dan yang ketiga, kita simpan dalam almari makanan. Kita simpan dalam kabinet. Okey. Jelas. Okey. Makanan-makanan ni kita simpan untuk mengekalkan kualiti makanan tu. Okey. Untuk mengelakkan daripada makanan tu rosak, mengelakkan makanan tu untuk daripada tercemar, okey, dan untuk bagi makanan tu tahan lama. Sebab tu kita simpan dalam peti sejuk. Okey, jelas Okey, so kita tengok kepentingan menyimpan makanan. Kenapa kita kena simpan makanan tu? Yang pertama, senang disimpan dalam almari, kabinet ataupun peti sejuk. Kepentingan dia untuk menjaga kualiti makanan tu lah, supaya makanan tu tak rosak, menjimatkan masa dan tenaga. Maksudnya kita masak sekali, mak kamu masak, okey, dah masak sekali, simpan sikit. Esok keluarkan saja yang mak kamu masak hari tu, yang dia simpan. Tak payah masak, tak payah mula masak balik. Faham tak? Nampak? Dia menjimatkan masa dan tenaga. Okey, lebih selamat jika diproses. Maksudnya ni lebih kepada makanan-makanan yang diproses di kilang lah. Makanan-makanan yang dalam tin. Okey, berguna ketika kecemasan atau menerima tetamu secara tiba-tiba. Ni kata kalau ramai rumah, kan, adalah makanan kita nak jamu pada tetamu. Okey, dapat dinikmati sepanjang tahun kerana boleh disimpan lama. Ni lebih kepada makanan-makanan di kedai yang dalam tin tu. Okey, mudah dibawa dan diangkut ke mana-mana. Nampak? Okey, makanan-makanan yang dalam tin. Tahan lama dan kurang pembaziran. Maksudnya makanan tu dia jadi tahan lama. Bila dia tahan lama, tidak berlakulah pembaziran. Okey. Okey. So nutrien tambahan. Nutrien ni apa? Nutrien ni zat-zat dalam makanan tu lah. Okey. Meningkatkan nilai makanan. Dan yang seterusnya, mempelbagaikan jenis makanan di pasaran. Kamu dapat memilih. Okey, pilihan jenis makanan yang kamu jumpa di kedai, banyak kamu boleh pilih lah. Yang terakhir, mudah disediakan kerana tidak perlukan banyak kemahiran. Okey, jelas Ini kepentingan menyimpan makanan. Okey, itu saja pembelajaran kita minggu ni. Jom kita tengok tugasan. Okey, tugasan yang pertama. Cikgu nak kamu jawab soalan kebat dalam buku teks muka surat 93. Okey, seperti berikut. Okey, soalan tugasan ni, apakah kepentingan pengambilan makanan berkhasiat mengikut waktu makan? Okey, soalan ni muka surat 93 pada bahagian tengah. Pada bahagian tengah sebelah kanan. Okey, cikgu nak kamu senaraikan 3 kepentingan pengambilan makanan mengikut waktu makan. Okey, cikgu dah ajar dah tadi. Kalau dapat lebih, senaraikan saja, tak ada masalah. Okey. Kemudian buat dalam buku latihan, buku tulis lah. Okey, buku tulis PJK. Bila dah siap, kamu ambil gambar dan hantarkan menggunakan link yang cikgu sediakan. Link untuk tugasan ni cikgu letak dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram kelas kamu. Okey. Okey, tugasan yang kedua. Jawab soalan kebat. Masih lagi buku teks muka surat 93. Okey, nyatakan kepentingan menyimpan makanan dan minuman dengan baik. Okey, soalan ni ada pada muka surat 93, bawah di sebelah kiri. Okey, untuk yang soalan yang kedua ni, cikgu nak kamu senaraikan 5 kepentingan menyimpan makanan dengan baik. Okey. Macam tadi buat dalam buku tulis PJ.
Okey, bila dah siap kamu ambil gambar dan hantarkan menggunakan link yang cikgu sediakan. Okey, link tugasan cikgu letak dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Okey, murid-murid. So, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Sebelum cikgu mengakhiri video pengajaran cikgu ni, cikgu nak mohon kerjasama daripada kamu semua untuk mengikuti sesi pembelajaran dengan mengisi kehadiran. Gunakan link kehadiran yang cikgu bagi dan hantar tugasan yang cikgu sebut tadi. Okey. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan YouTube channel cikgu. Okay, sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.